individu seperti cara dia berfikir, cara dia beraksi, cara dia tidur, cara dia berjalan, cara dia makan, cara dia berlari, cara dia beremosi, berpersepsi dan lain-lain lah yang boleh membezakan antara seseorang dengan seseorang yang lain. Mungkin ada orang bila dia stres, dia empas kepala ke dinding. Ada orang bila dia stres, dia hagul kepala ke lantai. Tapi ada orang cool. Itu adalah personality dia. Dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi personality seseorang individu ni. Banyak. Antaranya adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor persekitaran. Okey, faktor genetik ini adalah faktor baka, faktor keturunan. Kalau kalau seseorang tu dia nak cari isteri kan, dia nak cari isteri dia nak cari adalah yang macam model, kurus, badan tinggi, lampai, boleh pakai kebaya walaupun dah tua, dah bercucu. Tapi janganlah cari isteri yang mak dia gemuk. Mungkin masa isteri perempuan tu awak nampak dia kurus pada masa dia muda, dia tengok mak dia. Itu dipanggil genetik, dipanggil secara keturunan. Maaf Puan. Ada yang request nak masuk tu Puan. Baik. Dah. Okey, cukup 45, ni baru 45, 53. Jadi personality secara baka ataupun secara genetik ni mungkin adalah faktor kecerdasan, faktor ada penyakit. Kita bincangkan satu persatu dekat sini. Okey, yang pertama adalah faktor genetik yang disebabkan oleh saiz badan. Saiz badan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, saiz badan ada dibahagikan kepada 3. Okey, ectomorph iaitu kurus dan tinggi, sama ada lelaki ataupun perempuan. Endomorph adalah seorang yang badan sasa, sportman. Dan juga adalah endomorph ni adalah orang yang gemuk, bulat macam Abang Sam. Badan dia bulat, perut dia mesti ke depan. Okay, mesomorph adalah orang atlet yang suka bersukan, badan berketul-ketul, aktif dengan aktiviti sukan, itu adalah mesomorph. Macam mana cara nak ingat? Ectomorph, kurus dan tinggi, ambil huruf T dekat situ. Puan, minta maaf. Slide tu memang tak gerak ke Puan? Tak bergerak slide Puan tak gerak lah. Slide saya tak gerak. Okey, slide saya di sini lagi. Okey, saya padam slide yang satu ni. Yang ini ke? Okey, sini. Faktor-faktor Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi personality. Dah gerak dah. Ada gerak Okey. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang pertama adalah saiz badan. Okey, saiz badan. Saiz badan dibagikan kepada 3 kat sini. Ectomorph, kurus dan tinggi, lampai. Endomorph, orang yang gemuk, bulat, berisi macam Abang Sam. Okey. Mesomorph adalah orang yang bermuscle, sportman. Jangan ulang 2 kali Puan. Jangan ulang banyak kali. Tak, saya akan ulang 10 kali Sam. Saya akan ulang 10 kali. Awak jangan risau. Biar semua orang dengar. Biar ingat. Siapa grup awak yang kurus dan tinggi? Siapa? Zuhaili Puan, Zuhaili. Kalau awak ingat Zuhairi, itu adalah ectomorph. Endomorph Abang Sam. Dah 4 kali dah. Mesomorph siapa yang aktif dalam sukan? Mesomorph. Syahrul. Syahrul. Awak ingat kat situ. Mesomorph contoh badan Syahrul. Ini awak jangan tipu Saya tak kenal Syahrul ni mana satu. Hello? Ya Puan, ada. Okey. Ya Puan. Ini adalah contoh saiz badan. Jadi kalau awak nak cari orang kalau awak nak cari, tadi saya cakap, kalau awak nak cari orang tu bakal suami ke, bakal isteri ke, awak jangan tengok masa dia muda tau. Jangan tengok dia masa, terutamanya yang endomorph dengan ectomorph ni. Yang endomorph.
Kalau awak tengok keluarga dia, mak dia badan dia besar-besar, bapa dia badan besar, anak dia masa awak jumpa adalah kurus, nanti bila dia berumur memang dia akan besar. Itu adalah keturunan dia. Macam saya lah. Tak payahlah kau Sam, tak payah kau nak malu sangat. Saya cakap saya je lah Sam. Saya dulu masa muda kurus. Saya kahwin pun berat badan saya 54 kilo je. Tapi bila dah kahwin, anak dah 4, usia perkahwinan pun baru menjelang 29 tahun, apa yang berlaku pada saya makin lama makin put on weight. Sebab bila saya tengok mak saya, bapa saya ni besar macam ni, awak tahu saya adalah yang paling kurus dalam keluarga saya. Lepas tu bila suami saya bising-bising, kenapa badan you tak kurus-kurus? Lain kali kalau awak nak cari badan yang kurus, awak salah orang, bukan saya. Lain kali awak tengok mak saya, kalau mak saya besar macam tu, jangan cari saya. Masa awak masa suka, masa cinta tu tak ingat. Semuanya indah kan? Okey. Dah, jangan merapik banyak-banyak kat sini. So ingat, perbezaan genetik yang pertama adalah saiz badan. Saiz badan iaitu saiz badan dibagikan kepada 3, ectomorph, T dekat sini adalah kurus dan tinggi, endomorph bulat, ada D kat sini, do. Kalau awak buat catatan nota sendiri ingat, T tinggi, tall, endomorph do kat sini ada perut, perut gemuk, do. Mesomorph MS ada muscle, orang yang bertubuh bermuscle. Okay, karakter mereka semua berbeza-beza mengikut saiz badan. Okay, Syam, jangan kau pandang rendah sangat badan kau yang bulat dan gendut tu, okay? Tak bang. Saya okey. Tak. Kerana orang-orang yang mempunyai ciri-ciri badan ni adalah orang yang baik. Macam saya, Syam, saya orang baik. Ya bang, tahu. Okay, tengok endomorph. Endomorph orangnya adalah bulat, gemuk, tetapi dia mempunyai sifat dan sopan santun yang lemah dan lembut. Bukan lemah lembut yang patah tu Sam yang lemah lembut. Tak, itu Zuhaili pun. Okey, ciri-ciri personality adalah suka bergaul, cepat mesra dengan orang, okey. Cepat berlega. Maksudnya kalau orang tengah panas, orang endomorph ni dia akan cool cepat. Dia cepat mengendur, cepat berlega, dekat sini tulisan kat sini. So kalau mesomorph, orang yang ciri-ciri dia adalah otot-otot badan yang kuat, badan adalah badan yang ideal. Kalau lelaki mesomorph ni adalah lelaki pujaan semua wanita, wanita-wanita muda. Dia berkemahiran psikomotor, maknanya dia aktif, seorang yang aktif. Orangnya, ciri-ciri dia adalah seorang yang tegas, agresif, suka beriadah dan sedia menghadapi apa jua cabaran. Ini adalah orang yang mesomorph. Orangnya adalah yang tegas. Macam manakala ectomorph pula, dia seorang yang kurus dan tinggi. Dia tidak suka bergaul, dia bersikap introvert, tak suka aktiviti fizikal. Tetapi kalau bagi assignment, kalau bagi tugasan, dalam diam dia akan siapkan. Orang endomorph kalau bagi tugasan dia tak akan siap dengan cepat. Sebab dia suka tidur. Orang endomorph ni dengan saiz badan yang bulat ni, dia suka tidur, dia kuat makan. Bila bagi assignment, tapi dia cool. Bila puan nak, minggu ke 13 kan, so relax. Sekarang minggu ke berapa baru? Relax. Bukan nak besok kan, okay relax. Aku nak tidur dulu. Itu orang endo. Orang ekto, dia akan buat dalam diam. Senyap-senyap dia akan siapkan assignment. Orang meso, itulah. Garang, tegas. Dia aktif, orang yang aktif. Puan, nak tanya. Ya. Kalau kurus pendek dalam kategori mana Puan? Kurus pendek dia aktor lah. Sebab bagi dia adalah kurus. Oh, Zuhaili aktor lah tu. Awak ni sebut nama memang mengenakan orang Taklah saya tanya Puan, sebab dia tanya saya tadi. Saya cuma tanya je. Okey. Aktor dia dalam kurus dan tinggi. Tapi itu saiz dia mungkin, bapak dia adalah orang yang kurus tapi rendah. Itu adalah grup itu. Sama juga orang yang gemuk dan pendek. Dia adalah orang endo. Okey. Boleh selesai kita di kawasan ini.
Boleh pun. Maksudnya dekat sini, tak kira saiz badan orang tu bagaimana, mereka mempunyai rupa paras bentuk yang tersendiri dan mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Tidak semestinya orang meso, orang yang disukai ramai, tidak semestinya saya cakap, dan tidak semestinya orang endo, gemuk dan gendut, gemuk, tidak disukai oleh orang sebab mereka ada ciri-ciri personality dia. Ikutlah taste masing-masing. Senang cakap. Okey. Yang keduanya adalah orang yang berpenyakit. Orang yang berpenyakit. Maknanya faktor-faktor yang mempengaruhi personality seseorang, kita tengok pada penyakit dia pula. Kalau orang tu ada penyakit seperti penyakit asma, penyakit diabetes, mempunyai personality yang tersendiri. Kalau dia asma, kalau tak jalan dia tak boleh lasak, tak boleh ambil aktiviti yang memanjat gunung, tak boleh juga makan sebarang makan, dia ada alahan dia. Setengah orang boleh sejuk, orang asma setengah orang suka sejuk, setengah orang asma tak suka sejuk, suka panas. Jadi bila mereka ada penyakit asma, dia membentuk personality dia yang tersendiri yang mana membezakan antara dia dengan orang lain. Apatah lagi diabetik. Kalau orang nampak diabetik, kenapa kalau tengok dekat Google pesakit-pesakit diabetik, kenapa dia tunjukkan dengan kaki? Dengan kaki yang kudung, kaki yang busuk. Kenapa Kena kaki? potong. Kenapa kaki dia kena potong? Kenapa kaki? Kenapa kaki yang banyak masalah? Mungkin sebab kaki mudah cedera kot. Satu, kaki mudah cedera, dan satu lagi, kaki adalah anggota yang paling jauh daripada badan. Bila anggota yang paling jauh daripada badan, jadi anggota badan itu, siapa ni? Wan Fatimah. Sebab kaki jauh daripada jantung. Betul. Sebab kaki tu jauh daripada jantung, jadi blood supply oksigen lambat sampai dekat situ, dan kaki juga adalah tempat yang mudah tercedera. Kaki hati-hati nak potong kuku kaki dia. Dia pun kena hati-hati sebab kadang-kadang dia tak rasa pun yang dia dah terpotong kulit, walaupun sedikit. Bila diabetik paras gula dia tinggi dalam darah, dia potong kuku dan terpotong sikit kulit. Bila dia terpotong kulit dia kat situ, gula dia pula tinggi dalam darah, kuman pula banyak dekat kaki, tempat pijak lantai kotor, jalan tak berselipar, jadi senanglah kuman datang. Sebab tu orang diabetik banyak, kalau kita tengok dekat Google, banyak ditunjukkan dengan kaki-kaki yang dipotong, kaki-kaki yang busuk, kaki-kaki yang bermasalah. Bermula dengan hujung jari, dia akan melibatkan satu jari, dua jari, sehingga below knee amputation atau above knee amputation, ataupun kadang-kadang hilang satu kaki. Dan bila dah sampai situ, dah dekat ke jantung, kuman dah sampai dekat dengan jantung, lama-lama dia akan mati. Ini just nice to know lah. Saya just nak share saja. Kadang-kadang ada antara anda yang ada orang tua yang ada diabetes atau anda sendiri ada diabetes, jaga kaki. Okey, apatah lagi kalau kanak-kanak yang ada penyakit. Bagaimana kanak-kanak yang ada penyakit ni nak bergaul dengan orang lain. Jadi mereka juga ditunjukkan dengan personality mereka yang tersendiri. Sebab itu saiz badan, penyakit adalah antara faktor-faktor yang mempengaruhi personality. Tapi penyakit kita ambil dua saja, asma, penyakit keturunan, dan juga diabetes juga adalah penyakit keturunan. Okey, personality yang tak sihat akan mempunyai perkembangan sosial dan emosi yang terjejas. Mereka sedih, mereka murung, jadi personality mereka akan berbeza. Bagi individu yang yang kecil, rendah akan mendapat gelaran cicak kubin, si katik, whatsoever. Okay, jadi konsep kendiri mereka juga akan rendah dan mempunyai personality yang kurang sihat. So janganlah gelar. Kalau ada dekat dalam kelas tu ada kawan-kawan yang mempunyai saiz, janganlah panggil yang gemuk tu semua si gendut. Janganlah panggil yang kurus tinggi semua si cicak kubin. Mereka akan terasa.
mereka akan terasa, terutamanya wanita lah, terutamanya kaum wanita. Dia akan lebih terasa bandingan lelaki. Okey. Seterusnya adalah faktor-faktor keturunan. Seterusnya adalah kadar kecerdasan. Kadar kecerdasan yang tinggi, kadar kecerdasan yang tinggi akan menjadikan seseorang itu lebih cekap, akan meningkatkan keyakinan seseorang, dan kadang-kadang terlalu cerdas pula akan menyebabkan seseorang itu terlalu bongkak. So orang yang cerdas ni kadang-kadang dipuja, kadang-kadang dikeji. Malah menyampah. Alah, tak habis-habis lah dia dapat hadiah. Nyampah aku. Dan akan membuatkan seorang tu rasa bongkak. Siapa ni? Saya. Saya dulu sekolah rendah tak pernah tak dapat nombor 1. Daripada sekolah rendah darjah 1. Penggal 1, penggal 2, penggal 3 saya mesti akan dapat nombor 1. Sampailah darjah 3. Darjah 3 lama-lama saya ni belagak lah, tak payah belajar lah. Saya memang selalu dapat nombor 1 lah, saya tak payah belajar. Nombor 3, perpisahan akhir tahun saya dapat nombor 3. Satu hari saya tak bangun, tak keluar daripada kelambu. Menangis. Malu. Lepas tu saya bangun balik, darjah 4, 5 dan 6, seterusnya saya dapat nombor 1. Sebab kadang-kadang orang yang pandai ni kadang-kadang dia bongkak. Orang tak suka. Belagak. Jadi itu kelebihan dan kelemahan lah. Tapi pelajar yang rendah tahap intelek akan mengalami kegagalan dan akan menyebabkan menarik diri dan menjadi pemalu. So jadi awak tengok kat dalam hal ni dalam kelas, awak tengok dalam kelas macam mana. Sekarang belajar online, tengok muka cikgu pun secara alamaya sahaja. Tapi bila exam awak tengok nota. Tapi ada juga orang yang si cerdik sangat ni, dia tak tahu nak salin nota yang mana pun. Dia tak tahu. Nota yang cikgu bagi, dia tak sediakan. Semua ada dalam internet. Nota yang disuruh catat sendiri pun dia tak buat. Mana orang ni apa? Dia cerdik kan, tapi cerdik dia tak boleh diikut. Tapi kalau awak jenis orang yang tak pandai, saya tak nak cakap perkataan BODOH. Saya cakap awak kurang pandai, kurang cerdik. Tapi kekurangan cerdik awak tu mestilah boleh diajar. Saya dah cakap banyak kali. Nota saya dah bagi. Nota sendiri pun saya suruh galakkan awak buat supaya ambil peluang. Sekarang kita tengah exam secara online. Ambil peluang ada nota sendiri. Supaya kalau awak nak salin pun nota awak tahu kat mana awak nak salin. Betul, saya juga adalah pemeriksa. Bila saya jadi pemeriksa, saya marah kalau budak tu dapat kosong. Dia buat 2 muka surat ni penuh, 2 muka surat penuh tapi kosong. Sebab salah salin nota. Sedih kan? Malu kan? Exam online. Grab whatever yang awak boleh dapat. Tapi jangan cuai. Okey. Seterusnya kalau gambar kat sini ni contohlah, ini gambar bukan yang sebenar So kalau kanak-kanak macam ni kanak-kanak mental retarded, kanak-kanak Down syndrome, mereka dikategorikan adalah kanak-kanak yang lemah tahap IQ dia. Ataupun kita panggil dia agak kurang cerdik. Bukan bodoh sangatlah, tak kurang cerdik. Awak boleh masuk IPTA ni, boleh masuk ambil kursus diploma, takkanlah kurang cerdik kot. Cuma tak menggunakan kebijaksanaan tu dengan lebih. Gunakan, kena bijak. Okey, seterusnya adalah temperamen. Ni orang yang pandai barang ni. Orang yang pandai barang ni buruk personality dia. Dan pandai barang ni kadang-kadang dia ada juga keturunan yang pandai barang ni. Dan saya pernah jumpa orang yang pandai barang ni tahap gaban. Dia punya pandai barang ni tahap apa tahap apa? Gunung Fujiyama, tahap tinggi. Kenapa Dia adalah seorang anggota polis tapi dia mengacukan pistol dekat kepala isteri dia. Dan last dia takut nak tembak, dia ketuk je kepala bini dia dengan Glock. Sebab dia marah sangat dekat isteri dia. Tu memang dan di usia 22 tahun perkahwinan, isteri dia minta cerai sebab tak tahan. Setelah menghasilkan 5 orang anak. Okey,
Satu lagi tahap penabaran dia, kawan saya ni, isteri dia mengandung anak sulung, dah syarat mengandung, oleh kerana takutkan laki dia ni, dia masuk dekat bawah katil double decker, tahu katil double decker? Katil double decker yang bawah sekali, yang baring atas lantai. Isteri dia selamatkan diri dia di bawah katil double decker atas lantai. Suami dia cari, dia dalam bilik tak jumpa. Kalau jumpa agaknya mati, terberanak bini dia kat situ. Sebabkan perangai. Ada dalam masyarakat kita orang-orang yang pandai barang ni. Anak-anak semua dia bantai dengan kerusi. Angkat kerusi, bantai. Janganlah anda adalah dalam kategori orang yang temperamen ni. Dia tak boleh kontrol dia punya barang-barang ni. Seorang yang cepat marah, kurang sabar, gemar mengkritik, selalunya akan dijauhi oleh orang. Sebaliknya apabila orang yang stabil emosinya, boleh kawal perasaan, akan lebih popular dan serta dihampiri oleh orang lain, akan mudah dihampiri. Okey. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi personality kita ada intrinsik dan ekstrinsik. Betul tak? Ya. Okay, yang intrinsik apa dia yang pertama? Genetik. Faktor genetik, faktor keturunan. Yang keduanya adalah faktor penyakit. Faktor penyakit. Yang ketiga adalah faktor kecerdasan dan yang keempat adalah temperamen. Okey, genetik tadi yang badan tu je, saiz badan. Yang lain adalah dia berada dekat khusus dia punya sendiri. Tadi saya salah bagi explanation. Temperamen ni bukannya faktor genetik. Kecerdasan juga bukan faktor genetik. Penyakit juga bukan faktor genetik. Okay, yang faktor genetik adalah saiz badan saja. Ectomorph, endomorph dan mesomorph. Faham tak? Faham. Jelas maksudnya jelas, yang genetik hanya saiz badan. Yang lain tak semestinya temperamen, ada bapa temperamen, anak juga seorang yang temperamen, tidak tidak. Okey, faktor-faktor extrinsic atau faktor-faktor luar yang mempengaruhi personality. Sah yang pertama adalah keluarga. Bagaimana keluarga mainkan peranan untuk membentuk, mencorak personality anak-anak. Anda sekarang dah lahir ke dunia, saya bagaimana tengok mak bapak saya dulu. Okey, itu faktor luaran. Faktor luaran. Tetapi kalau mak bapak kita memang orang yang tak bagus, mak bapak kita personality mereka buruk, bapak kita adalah seorang yang minum alkohol, minum mabuk, judi, mak kita pula seorang yang tak baik lah background dia. Tetapi kita sekarang kita pula budak yang cerdik. Kita dibela oleh orang lain tapi kita dah bersekolah. Kita sedang belajar dekat IPTA sekarang, ambil program PPKP. Takkan awak nak menyalahkan keluarga awak lagi? Tapi sekarang ni oleh kerana keluarga awak begitu dan awak pula dibesarkan oleh orang lain, macam saya dibesarkan oleh nenek. Saya tidak dibesarkan oleh ibu saya. Nenek saya yang bela saya dari kecil. Jadi orang yang bela kita tu lah. Orang yang bela kita tu, nenek ke, makcik ke, mak angkat ke, itu akan memainkan peranan untuk mempengaruhi personality seseorang. Itu ibu bapa kita tak bela kita, tak apa, tapi ada orang lain yang bela kita. Pak saudara ke, mak saudara ke, Okay, dalam hal ni saya nak share sikit lah, just nice to know. Jangan salahkan mak bapak kita, maksudnya awak ni ada 53 orang kat sini. Bagaimana awak di-brought up oleh mak bapak awak, dulu abaikan. Sekarang awak menjadi insan yang baik, awak ada ilmu, awak cerdik, awak sambung belajar dan awak berada di tahap ini, syukur. Jangan nak menyalahkan mereka lah. Termasuk saya lah. Saya tidak akan menyalahkan mak saya kerana tak bela saya dari kecil. Dan saya bersyukur saya dibela oleh nenek. Hikmahnya, banyak hikmahnya. Okey, seterusnya adalah pemakanan. Faktor-faktor pemakanan. Orang yang kurang zat makanan, tengok personality anak-anak macam mana. Orang yang
keluarga yang mampu menyediakan bahan makanan, bila dia ada makanan yang sihat, anak-anak semua sihat dan cergas, personality pun baik. Kanak-kanak akan mudah letih dan mendapat penyakit kalau dia tak dapat zat makanan, dan perkembangan jasmani dan intelek kanak-kanak juga akan terjejas. Jadi faktor pemakanan penting untuk mengembangkan personality seorang kanak-kanak. So didiklah, kurangkan junk food, makanan-makanan yang dimasak, cukup zat, ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada cukup vitamin, hidangkan untuk anak. Semoga mereka sihat, cergas dan mempunyai personality yang baik. Ini berkait rapatlah, apabila taraf sosial ekonomi keluarga bagus, dapat menyediakan pemakanan yang sihat, dapat menyediakan persekolahan anak-anak yang bagus, lagi apa? Dapat memberi pengalaman awal kepada kanak-kanak. So pengalaman awal kat sini, contohnya kalau contoh yang diberi dekat sini, mak tu tak ada anak perempuan tapi dia pakaikan anak lelaki dia dengan pakaian-pakaian wanita. Itu pengalaman awal yang dididik pada anak yang tu. Itu yang negatif. Jadi ambil pengalaman yang positif pula yang kita beri kepada anak. Awak nak hantar anak awak sekolah mana? Pilih. Sekarang ada banyak sekolah kluster. Sekarang kita ni sekarang anak-anak darjah 1 bukannya baru nak membaca di sekolah. Kalau kembali kita nak menyediakan anak-anak nak masuk darjah 1, anak-anak tu dah membaca, dah mengaji, kalau yang Islamnya dah mengaji, paling-paling lah Iqra' 5. Nak masuk darjah 1 dah membaca bahasa Malaysia dengan lancar, asas bahasa Inggeris, matematik, mengaji. Kalau Jawi, kalau anda sekarang zaman tahun 2021, saya nak menyediakan anak saya sekarang 29 tahun, anak saya 29 tahun, tolak 29 tahun bila? 92. Tahun 92, contoh tahun 92. Masa saya nak menyediakan, Wan, terima kasih Wan, 92. Masa saya nak menyediakan anak saya darjah 1, anak saya yang sulung tu darjah 1, itu tahun 92 tau. Saya pilih sekolah mana yang saya nak select untuk anak saya. Saya hantar anak saya mengaji. Ngaji tak boleh dengan saya, ngaji dengan orang luar. Saya ajar anak saya membaca, saya ada ajar anak saya Jawi, saya ajar anak saya bahasa Inggeris asas. Saya dah sediakan tu dan dia pergi interview masa umur dia 6 tahun, masa saya hantar interview dan masuk darjah 1. Masuk darjah 1 sekolah tu, dia tak ajar membaca dah. Dia dah tahu anak kau dah kena membaca. Kalau anak kita baru nak belajar membaca darjah 1, memang anak kau akan ketinggalan. Okay, saya pilih sekolah ni lah, sekolah agama lah. Hafazannya dah laju, dah jalan. Semua dah jalan. Anak tu dah umur 29 tahun. Alhamdulillah dah kahwin dah. Okay, jadi ini adalah pengalaman-pengalaman awal yang kita perlu bentuk pada anak-anak. Yang apabila mereka berjaya hasil daripada pengalaman awal yang kita bagi, insya-Allah anak tu akan terus berkembang dan mempunyai personality yang baik. Ada siapa-siapa nak tanya tak tentang pengalaman awal ni? Okey, Wan. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Saya harap semua faham Okey. Kita pergi seterusnya adalah faktor budaya. Budaya dekat sini, kita Melayu, kita orang Melayu, orang Cina, India, Kadazan Dusun, Iban, apa lagi yang ada dekat dalam kelompok? Ada banyak etnik dalam Malaysia. Ada ke dalam budaya mereka mengajar untuk tidak hormat menghormati? Ada ke supaya derhaka dengan orang tua? Tak ada kan? Jadi apabila kita lengkapkan dengan ilmu budaya ni akan pada anak-anak, dia akan menunjukkan personality yang seimbang. Ni ada orang datang ni, mari sini, salam. Okey, masuk rumah orang, buka kasut. Kalau pergi rumah orang,
Duduk diam. Kita didik awal-awal. Itu saya rasa semua etnik bangsa akan mengajar benda yang sama. Ada ke suruh pergi rumah orang ambil barang anak orang? Kau ambil tu, anak dia tak main. Dia dah besar dah. Ambil mainan. Tak ada kita tak ajar macam tu. Okey, seterusnya kita pergi ke pengaruh rakan. Pengaruh rakan amat penting. Pengaruh rakan. Anda semua sekarang ni walaupun ada yang dah berkahwin, ada yang belum berkahwin, pengaruh rakan anda juga amat penting yang mempengaruhi anda. Awak kawan dengan siapa? Kalau awak kawan dengan orang yang belajar, orang yang memang ada wawasan, awak akan jadi orang yang berwawasan. Kalau awak berkawan dengan orang yang pemalas, lantaklah kau exam lambat lagi, awak akan jadi orang yang sama. Okey, pada kanak-kanak pula, pada kanak-kanak, pentingnya pengaruh rakan. Kalau tak dapat keluar, mereka akan jejak kepala ke langit ni, ke siling, cecar ke siling nak ikut kawan. Suami saya pernah angkat pasu bunga dan pecahkan pasu bunga tu dekat kaki abang dia, koyak, masuk hospital, jahit sebab abang dia tak bagi dia keluar. Suruh dia belajar, tapi suami saya nak keluar. Malanglah saya ni berkawan dengan seorang Samsung. Kan? Koyak kaki abang dia. Sebab suami saya memang pentingkan kawan. Masa zaman dia sekolah dululah, nasib baiklah jadi orang dia tu. Nasib baik dia jadi orang. Alhamdulillah. Bila saya jumpa kawan-kawan sekolah dia, saya tak tahu tu kawan sekolah dia. Saya tak tahu tu kawan sekolah suami saya. Kami sama-sama belajar. Ayu, bila kau cerita, kau ni macam orang Melaka je. Tak, saya bukan orang Melaka. Suami saya orang Melaka. Saya orang Muar. Kau Melaka? Melaka mana? Saya Bukit Rambai. Suami saya Bukit Rambai. Bukit Rambai? Itu dekat kampung aku. Kau cerita dengan aku suami kau, rumah dia yang mana? Rumah dia depan masjid, sebelah kanan ada sekolah agama. Kau cakap dengan aku, makcik tu dia ada 5 anak lelaki. Engkau kahwin dengan yang mana satu? Kau kahwin, aku kahwin dengan yang bongsu. Subhanallah, kau kahwin dengan Samsing Bukit Rambai tu. Ya, tu suami aku. Itu suami aku. Itu Samsing, Ayu. Ya, dulu dia Samsing, sekarang dia tak Samsing. Sekarang dia orang baik. Orang baik. Itu sampai orang relatekan. Relatekan sampai macam tu sekali. So, mana yang dah kahwin, ada anak, jaga anak. Kena tahu anak tu kawan dengan siapa. Kalau macam saya anak sulung dulu, anak saya yang sulung tu dia baik lah, dia baik. Dia tak campur orang. Dia tak campur orang sangat, dia dengan kami je. Anak saya yang bongsu ni, lelaki lagi satu ni. Dia. Kami terpaksa buat grup WhatsApp. Grup WhatsApp antara kami dalam melakukan sekolah. Mak bapak ni, sebab nak tahu anak kita ni berkawan dengan anak siapa, mak bapak berkawan dengan baik sampai anak saya dah masuk EU sekarang, yang bongsu dah masuk EU, kami masih berkawan baik. Kena ambil tahu anak kawan dengan siapa, kalau boleh kenal dengan mak bapak dia tu. Sebab apa kita nak tahu. Kita nak tahu anak kita ni ke mana, kalau apa-apa senang. Sebab sekarang ni lagi 2021, rakan mereka adalah cikgu mereka sekarang ni. Kalau kita tidak ambil rapat, kita ambil tahu, mereka akan hanyut dengan dunia mereka sendiri kalau kita tak pantau. Okey, pengaruh sekolah. Tengok sekolah mana awak pilih. Pengaruh sekolah penting. Kalau sekolah mempunyai personality, mempunyai fasiliti yang bagus, yang lengkap, pentadbiran yang bagus, insyaAllah personality anak tu akan baik. Kalau lagi satu, media masa. Saya tak tahulah, saya sebenarnya anti dengan bahan-bahan media masa ni diberi kepada anak-anak kecil. Terutamanya apabila mereka boleh melayari YouTube dengan sendiri, sewenang-wenangnya. Kan saya banyak, kalau saya buat media masa ni, saya akan banyak membebel. Satu je yang saya nak bebel kat sini pada media masa. Awak jangan biasakan anak-anak pegang handphone di meja makan. Termasuklah mak bapak. Awak jadilah contoh yang baik kepada anak-anak awak. Percayalah cakap saya.
Saya boleh bercakap benda ni dengan anak-anak saya yang lain kecuali yang nombor 2. Dia tak mau dengar. Saya boleh cakap benda ni dengan suami saya. Kadang-kadang saya bergaduh dengan suami saya dekat meja makan pasal handphone. Akhirnya kita sepakat setuju dengan apa yang saya cakap. Bayangkan kalau bapa makan sambil ada handphone. Cuba kau bayangkan. Okay, media massa. Media massa memang penting. Jalur lebar, internet memang penting di zaman sekarang. Tapi jangan bagi kita jadi hamba kepada dia. Terutamanya anak. Jagalah anak-anak. Nanti anak-anak awak sendiri boleh nampak lah. Okey, tak nak panjang kat lepas sini. Okey, secara rumusan tentang yang tadi saja, belum habis, topik ni belum habis. Secara rumusannya, faktor-faktor yang mempengaruhi personality terbahagi kepada 2, iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah saiz badan, keadaan fizikal, penyakit, kecerdasan dan temperamen. Manakala faktor-faktor persekitaran yang dipanggil ekstrinsik adalah keluarga, pemakanan, sosioekonomi, pengalaman dan seterusnya adalah media massa. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tanyalah, awak ni personality yang bagaimana? Jangan tanya anak-anak ataupun isteri di rumah dulu. Sekarang kita tanya awak. Kita ni mempunyai personality yang macam mana? Personality terbagi kepada 3, extrovert, introvert dan ambivert. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai extrovert, dia gemar aktiviti luar. Mesra, peramah, seorang yang inovatif. Kalau dalam keluarga ni, ujung minggu jangan cerita pasal PKP lah. Kalau PKP ni memang sukar lah. Kalau extrovert ni setengah-setengah isteri ke suami akan plan. Apa kata kita jalan tapi dalam kereta ada pakaian siap, persalinan, makanan ringan untuk anak-anak. Nak pergi mana? Tak tahu, kita jalan je. Jalan, weekend. Gerak daripada hari Sabtu pagi, gerak. Okay, sampai dekat satu tempat, kita walk in, masuk, bagi anak mandi, swimming pool ke apa dan keluar balik. Sehingga kedai makan, tak tahu, tanpa tak sedar dah sampai ke Johor dah. Pergi rumah pak saudara ke apa dan balik. Kalau suami saya tak boleh. Matilah, memang. Dia kena ada plan. Dia kena plan, betul-betul plan nak pergi mana. Jangan tiba-tiba berubah, ada angin. Okey, setengahnya bersifat introvert. Okey, maksudnya lah kat sini extrovert ni adalah seseorang yang mendapat orang kata apa? Nak kena dapat hidayah, bukan hidayah, dapat apa Dia mendapat kekuatan dengan berada di kat luar. Dengan aktiviti, dengan bercampur dengan kawan-kawan, bersembang dengan orang. Tapi orang introvert, dia mendapat idea dengan berdiam diri. Dia seorang yang pemalu, sensitif, tapi dia orang baik. Dia pasif, suka main handphone, suka mentelaah, cari Google, apa bahan-bahan. Dia tak suka bersembang dengan orang. Dan manakala ambivert pula, dia dua-dua dia boleh. Kadang-kadang dia nak bersifat introvert dan kadang-kadang dia nak bersifat extrovert. Dia ada 2. So kalau kita terlalu extrovert sangat pun orang tak suka. Kau menyebuk. Habis kat meja orang ada makanan, semua disapunya. Kau ada makanan tak? Kau ada makanan tak? Aku lapar pergi ke meja orang. Pergi ke meja orang ni. Sebab dia aktif, dia explore kalau dalam kelas tu. Pen orang, pinjam pen kau. Pen kau mana? Aku tertinggal lah kat rumah. Pinjam pemadam kau. Pinjam. Dia happy dengan luar. Tapi introvert dia kalau tak ada pen pun dia akan cakap, aku nak minta tolong kau sikit. Kau ada pen tak? Pen aku dah habis dah, awak lah. Aku sebenarnya malu tau. Aku malu, sepatutnya aku datang kelas, aku kena ada pen. Tapi aku minta maaf lah ya. Itu orang introvert. Slow, malu nak bercakap. Sebab dia punya, tak salah seseorang tu bersikap introvert pun. Dan tak salah pun orang tu bersifat extrovert pun. Tapi kalau kita terlalu introvert sangat, orang jadi bosan. Kalau kita terlalu extrovert sangat, orang menyampah.
So apabila kita dah kenal kita punya personality masing-masing, kita handle personality masing-masing. Kalau dalam kelas asyik dia je yang nak angkat tangan. Orang lain tak ada angkat tangan, asyik dia je. Asyik dia je nak menjawab. Sampai cikgu terpaksa cakap, boleh tak kita bagi orang lain pula menjawab, sampai macam tu. So kalau awak terlalu diam sangat, macam kita akan menilai pelajar-pelajar. So kalau diam sangat, dalam ni tak nampak lah. Dalam alam maya ni susah sikit saya nampak. Tapi kalau saya berhadapan dengan anda dalam kelas, terlalu diam sangat, susah. Memang saya akan kurangkan markah. Secara individu saya tak akan bagi markah. Sebab awak tidak beraktif di dalam kelas. Dekat situ. So siapa pun anda, jangan risau. Jangan risau, jangan kata awak tak bagus. Sebenarnya tetapi adjust lah, adjust. Kalau boleh, baik bersikaplah ambivert. Ni sedikitlah ada bahan-bahan orang yang bersikap introvert, tapi nak tanya dekat sini, siapalah kita. Okay, saya try nak pasang video, saya try kalau ianya boleh dihasilkan lah. Saya tak tahu macam mana nak pasang video kat sini. Macam mana? Saya kena tutup slide dulu ke? Puan buka tab baru tak Puan? Buka yang window yang Puan nak buka. Okey, saya buka window baru. Saya pergi ke, sekejap. Saya pergi dekat PC yang ada download. Boleh ke? Boleh. Okey, saya pergi dekat PC. Puan minimize dulu yang ni Puan. Yang slide ni. Yang ni minimize. Okey, minimize. Okey, saya try adakah nampak? Tak ada Puan. Okey. Macam mana saya nak buat? Present new window tab. Present new window. Sekejap Video tu Puan buka kat mana? Saya buka dekat download. YouTube ke bukan? Download YouTube. Tapi Puan download lah. Okey, sekarang saya dah download. Buka window baru lah. Saya buka window baru. Cuma yang sekarang slide ni tak hilang lagi. Okeylah, kita terus belajar dululah macam mana. Saya takut makan masa awak nanti Kang. Sebab hari ni Jumaat lah. Boleh Puan. Fabian nanti akan susah. Fabian dia akan susah hati, dia akan mana slide saya? Slide saya dah hilang. Ada lagi depan ni. Ada lagi depan okey, ada. Okey, sekarang ni anda ni yang mana okey. Kalau anda nak tahu anda yang mana, dekat video ada. Ada. Saya rasa melalui penjelasan yang saya cakap pun awak dah boleh tahu awak yang mana. Awak adalah introvert ataupun bersifat extrovert. Saya bagi contoh sini Kalau saya bawa seorang student naik dalam kereta saya, saya yang drive. Saya drive, dia duduk sebelah saya. Okay, so kalau student tu adalah seorang yang introvert, dia akan duduk diam. Saya tanya sepatah, dia akan jawab sepatah. Bila saya buka lagu, puan suka Google Classic Oh ya ke puan? Dia akan ikut je apa yang saya tanya, apa yang saya buat, apa yang saya nak drive ke mana. Walaupun laluan tu, dia tahu laluan yang saya jalan tu adalah salah, dia akan diam sebab dia tak nak kacau saya. Saya pula tak bertanya dengan dia, dia pun diam. Puan, saya cakap saya salah jalan lah. Saya dah nampak tadi, habis kenapa awak tak cakap saya? Saya takut puan terasa hati pula. Itu orang introvert. Tapi kalau saya bawa orang extrovert duduk sebelah saya, dia akan bertanya dengan saya yang lebih banyak. Dia akan bertanya dengan saya yang lagi banyak. Puan duduk mana? Puan, suami puan kerja apa? Anak puan berapa orang? Puan, lagu ni saya sakit kepala lah. Dia tukar channel saya tu. Kita buka Hot FM lah puan. Hot FM lebih ceria puan. Itu extrovert. Nampak
Okey, sekarang ni kalau anda kenal anda ni extrovert, introvert ataupun ambivert, kan? Kalau anda dah kenal anda adalah salah satu daripada yang ada sini, anda adjustkan hidup anda dengan pasangan anda. Anda adjustkan anda dengan kawan-kawan dalam bilik darjah. Kalau kawan kita tu dah extrovert, kita ni orang introvert, adjust lah. Nah, dia memang macam cuma cakap dengan dia. Cakap lah, Syam, aku rasa kau ni penyengap sangat lah. Apa kata kalau, kau ni Syam, susah lah. Kalau Puan Rayu ni, dalam kalau Puan Rayu kau ni memang mati Syam. Markah kau memang kena potong. Orang introvert, orang extrovert cakap dengan orang yang introvert. Tapi orang introvert pula, orang extrovert dia akan tegur, kau dah lama sangat diam ni. Kau jangan macam ni. Aku memang macam ni lah. Tak boleh ni. Ni tak bagus. Berfikiran terbuka, berlapang dada mendengar teguran-teguran daripada orang lain. Dan tengok pasangan. Siapa yang dah bersuami isteri ni tengok pasangan. Kalau mungkin anda mempunyai pasangan yang tak sama, tapi sesuaikanlah kehidupan anda dengan pasangan anda dekat rumah. Tengok adik-beradik awak pula dalam rumah. Bila anda dah ada ilmu ni berkenaan dengan personality ni, anda tengok pula adik-beradik anda yang dekat dalam rumah. Adik aku ni, tegur. Kalau yang terlalu extrovert sangat tegur. Kalau yang terlalu introvert sangat tegur. Sebab awak dah ambivert. Adjustkan. Macam tu. Boleh faham Boleh Puan. Siapa pun yang ada personality yang begini, tak ada salah. Cumanya pandai-pandailah sesuaikan diri dalam hal semasa. Okey, dalam topik ini dia buka satu teori, iaitu teori kehendak Abraham Maslow. Saya rasa teori ni kita dah present dah pun kan? Grup mana? Grup Abraham Maslow? Dah Puan. Grup berapa? Grup Abraham Maslow, grup siapa? Ya Puan, ya. Saya. Grup awak, grup berapa? Grup nombor berapa? Grup 4 tak silap. Grup 4 tak silap. Orang grup 4 tak silap. Macam mana orang grup 4 ni? Okey, dalam grup Abraham Maslow ni dia mencadangkan ada 5 skema dalam keperluan manusia yang saling berkaitan. Dia kata ada 5. 5 daripada bawah, okey? Kalau bukan 5, kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 1 adalah daripada atas. Tapi menurut Abraham Maslow, hierarki keperluan manusia bermula daripada bawah. Yang daripada bawah yang paling banyak yang kita perlukan berbanding yang paling atas sekali. Macam piramid makanan. Yang bawah yang paling kita perlukan. So yang paling bawah adalah keperluan fisiologi. Apa yang dikatakan dengan keperluan fisiologi adalah makanan, air, keperluan asas dalam kehidupan. Keperluan asas dalam kehidupan. Nak makan, nak minum, nak tempat tinggal, nak duduk rumah sewa ke, nak duduk rumah pangsa ke, nak duduk rumah teres. Ini semua adalah keperluan. Anak 1 bolehlah duduk rumah flat, anak 2 kecil-kecil boleh. Bila anak dah besar takkanlah duduk rumah 2 bilik lagi. Dah tak sesuai. Apatah lagi kalau anak 8. Macam mana nak duduk dalam sebuah rumah yang mempunyai 8 orang anak ada 2 bilik. Bagaimana pula awak punya perhubungan suami isteri. Di situ ada masalah. Itu semua adalah di bawah keperluan fisiologi. Seterusnya kita tingkat yang kedua adalah keperluan keselamatan. Keperluan keselamatan adalah apa yang awak perlu selamat di dalam kehidupan awak. Apa yang awak perlu selamat? Selamat daripada ancaman COVID, selamat daripada perompak-perompak, selamat daripada peperangan. Semua kita nak selamat. Daripada ancaman penyakit berjangkit, selamat daripada kena pukul dengan bapa, selamat daripada kena dera. Itu semua kita nak selamat. Selain daripada kadang-kadang orang tak fikir selamat. Aku fikir aku ni dapat makan je dulu jadilah. Dapat tidur jadilah. Bawah jambatan pun tak apa. Selamat tak selamat tu aku pilih yang kedua. Bagi aku perlu tidur, perlu jauh daripada tidak dihujan, tidak ditimpa hujan. Itu bawa koloni jambatan tak apa. Tapi keselamatan tu dia dah abaikan dulu. Sebab hierarki yang penting sekarang adalah keperluan
fisiologi. Okay, selepas dia dapat keselamatan, dia perlukan keperluan kasih sayang. Itu bahagian sosiologi, bahagian sosial. Keperluan kasih sayang adalah bahagian sosial. Kasih sayang, perempuan nak sayang dengan lelaki, lelaki nak sayang perempuan, isteri nak sayang suami, suami nak kena sayang isteri. Kalau tak sayang macam mana? Duduk serumah satu hari kalau tak bercakap pun kadang-kadang dah pening kepala. Betul tak Sam? Ya, betul Puan. Kan? Okey, macam anda kasih sayang, anda perlukan berkawan, student perempuan nak kawan dengan student lelaki, nak cari pasangan. Itu adalah keperluan kita yang ketiga, iaitu keperluan kasih sayang atau keperluan sosial. Kalau kita tak dipenuhi, macam mana? Kalau tak bercakap dengan bini satu hari Syam, kau gelisah, tak tenteram, kecewa. Saya okey Puan. Tak lah, sebab bini saya ada sini. Tak. Okey. Sebab bini awak? Bini saya duduk kat rumah kan. Jadi tak apa, walaupun tak bercakap tak apalah. Cuba tak bercakap satu hari. Cakap Puan. Andai kata tak bercakap. Saya nak bercerita ni kalau tak bercakap satu hari. Okey kot. Okey. Kau ni. Tak cakap. Kalau isteri kau tak bercakap dengan awak, bercakap dengan isteri bercakap dengan awak, tak apa lagi. Satu hari isteri awak tak bercakap dengan awak. Isteri tu pula seorang yang extrovert, satu hari dia diam. Saya ada kawan. Dia penat kot. Ya, masalahnya dia tak bercakap. Diam sampai ke malam, sampai ke besok. Something wrong happen. Something wrong awak lakukan nanti dia. Kawan saya ada seorang macam ni, isteri dia memang banyak cakap, pek-pot. Satu hari dia tak bercakap, suami dia datang dekat dia, tepuk pipi dia, tepuk tanpa manja. Cakaplah bu, cakaplah, pukul ayam pun, marah ayam pun tak apa, pukul pun tak apa, bebel satu hari pun tak apa. Tapi janganlah tak bercakap. Tu maksudnya. Okay, kita perlukan perasaan kasih sayang ni. Tak kira lah lelaki, perempuan. Bagi saya normal lah, normal. Lelaki nak cari perempuan, perempuan nak cari lelaki, suami, isteri, isteri. Yang keempat adalah penghargaan diri. Kita nak dihargai. Apa hasil yang kita buat walaupun dia adalah terlalu sederhana. Nota yang awak buat walaupun terlalu simple, saya perlu puji. Saya perlu hargai. Itu adalah hak anda. Supaya apabila anda dapat penghargaan diri, anda akan lebih yakin, akan lebih berdikari, akan rasa puas. Kalau tak percaya anak kecil, dia buat pasang Lego, salah, awak marah. Pasang lagi, salah, awak marah. Awak tengok apa jadi. Dia akan nangis, dia akan sedih. Macam bukan senang nak handle kawan-kawan jarak jauh macam ni. Ketua satu, ketua kod satu, lagi apa? Apabila anda tidak ada kerjasama, apa perasaan ketua anda? Apa perasaan penyelaras anda? So kena hargai mereka, kena appreciate mereka yang telah menjadi wakil dalam grup anda. Itu dia perlukan penghargaan diri. Lepas ni seorang-seorang kena bagi bunga sekuntum dekat Abang Syam. Siapa ketua saya? Siapa nama? Amira. Amira. Kena hargai dia. Kerana dia memujuk saya, maka anda dapat nota saya. Seorang satu. Dapat nota daripada saya. Kalau tak, saya tak bagi. Tapi dia pujuk saya. Kena appreciate Amira atas effort dia. Setengah pengajar tak bagi. Awak nak bacalah banyak-banyak dekat dalam slide yang ada. Okay, akhirnya adalah kesempurnaan diri. Dia adalah kemuncak dalam hierarki Maslow. Dia akan dicapai selepas semua keperluan lain telah dipenuhi. Daripada 1 sampai 4 semua penuh. Ngam-ngam, soy. Dia tak perlu lagi rumah yang besar, dia tak perlu lagi kereta. Setengah orang daripada Myvi nak ambil Honda nak ambil Toyota nak ambil. Dia nak lagi. Tetapi kalau dia dah tak nak apa-apa lagi, sampai tahap 1 hingga ke tahap 4, last kali barulah kita kata seseorang itu telah mempunyai kesempurnaan diri. Ini sukar untuk
dicapailah untuk kita sebagai manusia. Macam saya sekarang umur pun dah 50-an, tak lama lagi nak pencen. Saya nak lagi. Saya nak kalau boleh nak rumah besar lagi satu. Tak cukup rumah yang ada 4 bilik ni, tak cukup dengan anak. Dia bakal nak keluar cucu pula, tak cukup. Saya nak rumah lagi satu yang lain. Yang kalau boleh yang lebih luas, ruang tamu, lebih luas ruang dapur, saya nak lagi. Jadi di situ pun saya tidak dapat capai hierarki keperluan Maslow peringkat yang kelima. Okay, tahap ni terlalu tinggi lah. Sampai dia tak kisah dah. Tak nak apa-apa, anak-anak semua dah besar, korang pandailah jaga rumah tangga masing-masing, jaga anak masing-masing. Okay, mak nak duduk dengan siapa? Mak nak duduk dengan abah atau mak nak duduk dengan anak mana? Atau bini pun dah meninggal. Jadi lelaki tu dah tak nak apa-apa lagi. Dia tak nak, dia akan sendiri, dia nak pergi join Mercy ke, dia nak join NGO ke walaupun tak bergaji ke, dia tak kisah. Dia akan buat je apa jua. Kalau dapat satu hari dapat duit RM10 untuk makan pun bagi dia dah syukur dah. Dia nak buat juga macam apalah yang dia nak tolong orang ni. Maksudnya NGO dia lah, dia akan buat. Itu apabila dia tapi ada juga orang yang nak buat benda tu, tetapi yang lain dia nak penuhi lagi. Tetapi maksud saya sekarang ni, apabila tahap 1, 2, 3, 4 dia dah penuh, dia tak kisah dia ke mana sahaja, dia hidup pergi mana, dia merantau, dia merayau, asalkan dia dapat berkhidmat dengan masyarakat. Dia tak kisah duit. Free, tak bayar pun tak apa, dia akan buat. Itu last sekali. Kesempurnaankan diri. Okay, tamat hierarki Maslow. Okay, topik pertama tadi kita belajar tentang definasi personality. Yang kedua kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi personality. Ada 2, extrinsic. Yang ketiga kita belajar tentang jenis-jenis personality, introvert, extrovert dan ambivert. Dan juga kita ada hierarki Maslow kat sini. Teori hierarki keperluan manusia. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Selalunya dia akan sekejap Okay, tak apa. Okay, topik yang dah nak habis dah ni, itu kesan personality dan motivasi dalam status kesihatan. Kalau kita mempunyai personality yang baik, motivasi ni pula adalah, definisi motivasi adalah sesuatu yang datangnya daripada dalam jiwa anda. Sesuatu yang datang dari dalam. Kalau rajin salinlah sesuatu yang datang daripada dalam yang menyebabkan kita berubah tingkah laku, fikiran, tingkah laku, perasaan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai satu objektif. Sesuatu yang datangnya daripada dalam sehingga menimbulkan kesedaran pada seseorang itu, merubah kepada arah tingkah laku, pemikiran dan tingkah laku untuk mencapai sesuatu objektif. Apa awak nak? Awak ni sekarang ni budak PPKP kohort yang keberapa ni? 36 36 kan? Kohort 36. Apa awak nak dalam hidup? Apa yang awak nak? Apa objektif awak? Okey, objektif pagi ini adalah awak nak faham topik saya ni. Bila awak nak faham topik saya ni, awak nak faham betul-betul, awak mesti kena ada kesedaran motivasi tu. Mesti datang daripada dalam yang akan merubah tingkah laku awak dan pemikiran awak untuk capai objektif. Jadi catat nota, beri nota, fahamkan nota, jadi objektif awak untuk hari ini tercapai. Itu motivasi hari ini, pagi ini. Tapi untuk semester ini, apa motivasi awak? Apa objektif awak nak? Naik Cakap. SEM. Awak nak? Naik SEM. Nak naik SEM. So apabila objektif awak nak naik SEM, awak kena ada datangnya kesedaran tu daripada dalam. Yang akan merubah fikiran awak dan tingkah laku awak ke arah untuk naik SEM. Do something. Untuk semua kod. Do something. Do something. Jangan ni.
Ya Allah, kalau awak sampai SEM 6 pun, SEM 4, awak SEM 4 kan, SEM 5, SEM 6 akan pergi ke klinikal. Betul? 4, 5, 6 ke 5 dan 6? 5-6 pun. 5, 6. Okey, sampai SEM 4. Kelas online pun tak apa. Dia awak boleh tengok nota. Jangan salah salin nota. Do something. Kalau soalan tu keluar tentang hierarki Maslow, mana kau nak salin nota tu? Do something. Itu kalau besok saya rasa final dia nak pen and paper. Dia orang plan final nak buat pen and paper. Itu pun kalau PKP tamat. PKP, kalau anda dipanggil balik ke asrama, final kita akan pen and paper. So mana notanya? Mana nota-nota? Do something. Minta dekat pengajar. Usaha. Snap. Rakam ke suara pengajar untuk mengajar tu. Okay, lepas tu itu usaha lah. Itu effort lah. Okay, jadi apakah kesan personality dan motivasi dalam status kesihatan? Awak mempunyai personality yang baik, awak ada kesedaran yang bagus dalam status kesihatan. Apa impact dia, kesan dia? Ada banyak dekat sini sampai ke 10. Satunya adalah tahap kesihatan yang baik dari segi fizikal dan mental, stabilkan kesihatan mental dan mengurangkan tekanan, dan seterusnya. Senarai kat sini, ini awak bacalah. Dan last sekali adalah impact personality dan motivasi dalam sistem. Tadi adalah dalam status kesihatan. Yang ini adalah dalam sistem jagaan kesihatan. Dalam sistem jagaan kesihatan, rakyat mengamalkan gaya hidup sihat. Nak apa lagi? Kita nak wujudkan negara yang dapat memenuhi fungsi-fungsi, melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Ini adalah status adalah sistem dalam jagaan kesihatan. Ini adalah objektif. Mengurangkan kadar mortality, morbidity, mengurangkan kadar penyakit, penyakit jantung, diabetes dan seterusnya di kalangan masyarakat. Okey, untuk situ kita dah tamat belajar. Untuk topik ini. Kita ada dua topik lagi, iaitu topik stress and health dan satu lagi adalah mental health. Okey, sekarang ni saya nak bagi awak video ni, saya tak tahu macam mana. Nak bagi awak video. Macam mana? Puan bagi link lah. Boleh siapa-siapa buka kan. Saya bagi link Bagi link. Okey, link dia ada kat sini. Kat mana Puan? Ada ni, sekejap. Puan letak kat chat tak boleh? Sekejap. Tadi ada, sekejap. Extrovert tadi. Tu link. Nampak tak? Link. Zoili buka Zoili. Zoili, buka. Zoili, mana Zoili? Buka Zoili. Ayo pergi dengar. Sekejap. Dah cakap tu. Ada off lah. Saya nak off sekarang. Jangan off lah. Kalau nak Tak. dengar tak dengar sana. Cepatlah Zoili. BMJJ. Ada siapa-siapa bukakan ke?
Tak, Puan boleh copy link ke chat tak? Susah lah nak type, tak nampak. Okey, saya buka satu YouTube. Tak, kalau Puan copy link tu letak kat chat boleh kami tolong buka kan? Sekejap. Kat mana chat? Oh, ini chat. He say he loves me, and then he say he don't love me, and then I don't know, I want to be with him, don't want to be with him, and then after that, so I so stressed now. Okey. He's such a good listener. Saya buka Puan Okey. Nampak tak? Jangan. Nampak tak? Sarah, don't believe what happened today in the basketball game. Oh God, make out your home. I have the craziest story to tell you. Nampak ke Puan tag yang saya share tadi? Sekejap sekejap dah. Belum. Nampak. Okey, nampak? Ni orang extrovert. Orang extrovert dia mempunyai muka dia tahu kita kenal dia marah ke dia ada ekspresi. Ni orang introvert. Satu wajah je. He loves me, and then he say he don't love me, and then I don't know, I want to be with him, don't want to be with him, and then after that, that's why I'm so stressed now. He's such a good listener. Yeah, do you see the new plane? Yeah, I bought it. No, seriously, I bought the plane. For fun. I'm just having dinner with, Jackie Chan later. I've got much. Oh, let's see, Sarah. They were talking about. Can I get a taxi, Mark, coming home, yeah, I'm coming home. Hey everyone, thanks for watching this video. I'd like to thank Jen, Sunny, Make Sponsoring, Brad, which is the video that you're... Okay, Syam. Saya dah bagi satu lagi. Saya dah bagi satu lagi link. Kejap.
Okay, saya harap sebelum ada video yang kedua ni, saya harap awak boleh boleh nampak lah perbezaan antara seseorang yang bersifat introvert dan juga extrovert. You were gonna see, you've got to try Monday.com. Sangkut lah. Internet tak okey ke? Go to Monday.com and manage all your team's work. You guys, you have to. Hey, Chris! Oh my God, how are you? Oh, I haven't seen you in so long. Sarah! How are you? I'm good. Let's see. Sarah, what you got? I don't know. I have to. Today we're talking about incident reports. Wait, is this about the reports that I accidentally shredded 2 months ago because I swear to God I didn't mean to do it. It was just like there were 2 piles and it's like, when are we gonna split Wait, the no. environment? You know what I mean? Actually, we're not talking about that. Really? Morning. You didn't even finish your drink yet. Sorry, I'll text you tomorrow though. Okay, bye, Mike. It's getting kind of late. I know. I think I'm gonna go. No. Okay. Can we just stay in tonight? Yeah, that sounds good. Okay, perfect. But Max is having a party tomorrow night. If you want to go to that. That sounds great. Let's both wear matching leotards. Okay, definitely. Done. Boop. Okay, Syam, terima kasih. Iwan. Okay, terima kasih. Okay, jadi sekarang ni video pun dah bagi dah banyak dah. Saya harap awak kenal. Kalau macam mana pun tadi orang introvert dengan extrovert boleh duduk serumah, boleh duduk sekatil, boleh bersembang. Asalkan mereka kenal sifat-sifat yang ada pada seseorang tu dan adjust lah. Okay, untuk itu kita pukul 10.30 kita tamatkan kelas kita pada pagi ini untuk topik personality dan juga motivasi. Kalau ikut dalam roster, saya akan bersama dengan anda pada 2 minggu lagi akan datang, iaitu pada 15 hari bulan 2 untuk topik stress and health. Saya harap dalam topik stress and health tu you all, saya akan cuba paparkan nota hari ni kalau dia masih Hidden pun. Cuba buat sendiri, cuba buat sendiri nota tu dulu dalam pemahaman anda lah, tapi yang mudah, sebab tu saya sukakan dalam bentuk peta minda. Ambil ringkas supaya anda faham. Jadi bila saya masuk, awak faham dan saya tidak menggunakan data anda dengan lebih lama lah. Itu hari yang teori tu memang saya terpaksa sebab topik itu terlalu panjang dan saya tak nak orang kata apa, awak bosan dengan saya bercakap tentang teori. Saya suruh awak present. Itu saja. Okay, ada apa-apa nak tanya? Nanti nota tu pun letak kat iBase mana? Nota dah memang ada kat dalam iBase. Mungkin dia dalam bentuk hidden. Saya akan appearkan hari ini. Baik. Semua nota saya akan appearkan hari ini. Termasuk mental health dan juga stress health. Baik, terima kasih. Okay. Untuk itu saya akhiri kelas. Terima kasih. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Saya tak masuk lagi. Untuk hari ini saya tamat dekat sini, saya tak masuk lagi. Baik Puan. Untuk hari ini pagi ni saja kelas kita. Baik Puan. Baik Puan. Terima kasih Puan. Zoili pergi mandi Zoili. Puan. Assalamualaikum Puan. Zoili belum. Dia belum mandi Puan. Belum mandi. Belum mandi tu Puan. Belum mandi. Okey jumpa lagi. Terima kasih Puan. Mohon left Puan. Thank you Puan. Binael.